Allah sebelum jasad kita kembali kepada Allah. Ya. Hati kita lebih dahulu kembali kepada Allah sebelum jasad kita Allah panggil sebentar lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah wala yanzuru ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita. Ikutlah ulama-ulama dalam menafsirkan, menjelaskan, mensyarahkan ayat ni. Allah lihat pada rupa ni pada apa? Apakah yang Allah nak lihat kita? Pada baju kita, pada rumah kita, pada kenderaan yang kita miliki, yang kita naik. Semua itu anugerah Tuhan. Allah yang cipta kita muka macam ni. Allah yang beri kita nikmat rumah kita yang ada hari ini, kenderaan yang ada pada hari ini, tenaga dan sihat kita hari ini pun Allah Ta'ala yang bagi. Kalau itulah yang dimaksudkan rupa kita hari ini, pagi ni, Allah tak melihat tu. Pasal dia yang bagi. Wala ila ajsadikum, dan bukan pada jasad kita. Dan Allah juga yang cipta jasad kita. Tetapi yang Allah nak lihat kita pada pagi ini dan seterusnya hari-hari dan masa-masa yang kita akan tempuhi dalam hidup ini, ialah Allah nak lihat hati kita. Allah nak lihat hati kita. Kerana hati adalah CPU, proses kita, tempat nak proses apa yang kita nak bertindak. Nabi mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad ni ada seketul daging. Iza salaha salahal jasadu kulluh, bila dia baik, baiklah seluruh jasad. Iza fasadat, bila dia rosak, rosaklah seluruh anggota badan. Ala wahya qalb, itulah jantung. Itulah jantung. Setengah ulama sebut jantung hati. Qalb itu ialah jantung. Kalau hati, Nabi sebut kabid lah. Kerana anggota badan kita, kalau kabid tu hati, jantung tu qalb. Jadi hati kita yang Allah akan lihat. Apa yang Allah nak lihat di dalam hati kita? Iaitu syukur kita. Kerana bila dibahaskan tentang hati, tuan-tuan, dalam siri-siri yang lalu kita lihat para ulama membahagikan manusia itu, soal hati ni, kepada 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang tidak ambil peduli tentang hati dia. Dia tak ambil peduli. Sebab tadi kita tahu hati itu adalah CPU. CPU ni semua orang tahu kan. Center dia kan, center processing dia. Dia nak proses kita punya tindakan, perkataan, pemikiran kita daripada hati. Golongan yang pertama ini, dia tidak ambil peduli apa hati dia. Tapi dia tak malu sebut. Dia kata ikut kata hati apa yang dia buat. Padahal itu ada, dia sendiri tak boleh beza adakah itu kata-kata dari hati dia ataupun kata-kata dari nafsu dia.
Dia confuse. Sebab apa dia confuse? Dia tak peduli kesihatan hati rohani dia. Hati pada jasad tu yang kita boleh lihat. Kalau masih hidup kita lihat jantung kita, kalau ada scan lah kan? Tapi kalau dari sudut maknawinya kan, hati itu adalah tempat Allah Ta'ala letakkan ilmu ataupun nur yang akan menyuluh hati itu untuk berproses dengan cara yang baik, bekerja dengan cara yang baik. Jadi kalau nur itu makin malap langsung tak ada. Jadi hati itu tak dapat nak hantar ataupun akal tak clear apa sebenarnya daripada hati nak pergi akal berfikir. Apa yang mata kita nak lihat sebenarnya. Apa sebenarnya kita nak lihat? Mata ni tak ada connection dengan hati, telinga ni tak ada connection dengan hati. Apa yang sebenarnya kita nak dengar? Hati nak dengar apa? Kan? Hati nak mulut kita cakap apa? Kan? Perut ni dia nak, hati nak apa kat perut kita ni? Yang halal ke yang haram? Pandangan kita, hati ni nak yang mana? Yang halal ke yang haram? Tapi bila nur itu tidak terang dalam hati, dia tak boleh suluh. Kan? Kita dalam bahasa orang Melayu kita di sekolah, ilmu itu penyuluh hidup. Dan bahasa itu dikeluarkan dalam kehidupan, tapi kita kurang menikmatinya. Dan hari ini kita nak belajar apa maksud ilmu itu penyuluh. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau orang nak urusan dunia dia baik, kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, dan kalau nak urusan akhiratnya baik juga kena ilmu. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, hati itu orang yang pertama itu dia tidak memperdulikan hati dia. Dia tertipu dengan kata-kata dia sendiri, ikut kata hati. Bahkan dia sendiri tidak dapat membezakan kata hati dengan kata nafsu dia. Yang kedua, manusia yang Islam, yang Allah Ta'ala bagi Islam, melakukan salat tetapi tidak mengambil berat tentang hubungan hati dalam solat dia. Dia baiki amalan zahir, tapi dia tidak peduli amalan hati dalam solat dia, dalam hidup dia. Maka sebab itu kerap kita dengar satu pertanyaan yang agak sukar kita nak jawab pada diri kita. Sebab kita pun, saya sendiri mungkin termasuk daripada orang yang bertanya tu, kenapa ya Ustaz? Semayang bagus, amalan dia bagus, tapi itu ada satu yang negatif. Kan? Tak boleh dengar perkataan kalau dia bersembang. Kan? Kenapa jadi begitu sedangkan dia orang yang solat? Kan? Kerana dia hanya mengambil berat tentang amalan zahir tanpa memperdulikan amalan hati. Allah akan nilaikah solat dia kalau Allah nak lihat hati dia yang busuk itu, yang gelap itu? Ada orang sembahyang hati dia gelap. Ya? Dia jadi apa tuan-tuan? Autopilot. Solat dia tu autopilot. Tuan-tuan tahu kan saya, ataupun kalau kereta auto cruise lah. Tuan-tuan setkan tu berapa kelajuan dia, auto belaka. Imam rokok lah kita. Imam 5 rakaat pun kita 5, bukan ada peduli apa pun. Kan lepas sembahyang tu imam tanya, saya buat 5 ke 4? Entahlah imam, rasa macam 4. Dia tak peduli.
Dia tak subhanallah pun. Pasal dia autopilot. Kadang-kadang imam pun autopilot juga. Kan? Dalam, tak tahulah, saya rasa kalau saya naik kapal terbang yang saya tengok kapten tu keluar, dia jatuh kita kan daripada tempat dia. Tapi rupanya dia ada autopilot. Dia boleh ke depan, ke belakang. Kan? Selesai tak kerja dia? Selesai. Semayang dia selesai. Orang yang itu tertipu dengan diri dia. Nafsu yang menggalakkan dia itu semayang, tapi hati dia tidak bersama dalam solat dia. Allah tidak menerima sembahyang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah. Baca Fatihah pun boleh lalai. Boleh lalai. Lalai, rokok pun boleh lalai. Boleh lalai. Kerana itu pergerakan zahir. Jadi bagaimana dengan hati kita dalam sembahyang? Yang masa kita berikan itu tumpuannya tidak lebih ataupun minimumnya 5 ataupun 6 minit. Jadi dalam tempoh 5-6 minit ini kita tak dapat nak bawa hati kita bersama dengan kita dalam ibadah solat. Macam mana pula ibadah puasa yang akan kita, insya-Allah Allah Ta'ala panjangkan umur kita nanti Ramadan, lepas subuh ni sampai ke maghrib, nanti azan maghrib. Lama tu. Macam mana kita nak puasa dengan hati? Ya? Mudah-mudahan persediaan kita, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memahami maksud barakat tu. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan sampaikan kita ke bulan penuh dengan keberkatan itu, bulan Ramadan. Jadi bulan yang berkat ini kita jangan lepas untuk membuat persiapan hati kita di dalam bulan tetamu, bulan besar tu, bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, itu manusia yang disebut dalam hati, dalam bab hati ini golongan yang kedua. Dan yang ketiga adalah manusia yang memperdulikan hati dia. Yang tadi dia solat tapi dia tak apa peduli hati dia. Yang ni, yang ketiga ni manusia yang memperdulikan hati dia. Dia memang sensitif. Dia lebih sensitif hati dia. Kalau hati tak sensitif, hati tu mati sebelum dia mati. Hati yang hidup, hati yang merasa gelisah dengan dosa. Tuan-tuan rahimakumullah, hidup ini ada pilihan. Kalau dua pilihan di depan kita, senang ataupun puas, ataupun kita nak pilih bahagia. Biasanya orang kata dia puas hati, tapi dia tidak bahagia. Marah sangat, dia cakap puas hati aku, puas hati. Tapi selepas itu adakah dia bahagia? Selepas dia cakap semua tu, selepas dia langgar larangan Allah Ta'ala, adakah kebahagiaan itu datang? Ada orang menyangka setiap senang itu bahagia. Tak. Adakah orang yang puas hati itu bahagia? Pun tidak. Tapi kalau dia bahagia, dia akan puas hati.
Kerana hati, tuan-tuan, pasangan dia bukan puas. Hati pasangan dia bahagia. Ya. Apa bezanya hati yang puas dengan hati yang bahagia? Ya. Kerana hati yang puas ini didorong dengan nafsu. Ya. Kalau kita belajar bab nafsu, kan? Nafsu ni dia akan membawa kita kepada menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan jauh, dia berat, kan? Kalau rasa berat nak sedekah, tahu dah tu nafsu tu, kan? Dia tak puas, kan? Tak puas hati dengan orang tu, nafsu belaka, kan? Kalau hati yang puas ini, kan? Hati itu berkawan dengan nafsu, dan nafsu tanpa ada ilmu yang mengawal, nafsu, tuan-tuan, tak boleh buang, dia kena dikawal. Apa yang nak kawal nafsu tu? Ilmu. Kita kalau tak ada nafsu, tuan-tuan, tak tahulah kita nak pakai apa pagi ni. Tuan-tuan pakai comel ini pasal nafsu. Nafsu pilih baju apa, tu nafsu tu. Jangan dibuang, jangan dibunuh nafsu, kerana dia cipta untuk manusia, sebab ada yang mengawal dia. Tapi bila tak ada ilmu, nafsu yang mengawal dia, bukan dia mengawal nafsu. Manakala hati yang bahagia pula, tuan-tuan rahimakumullah, apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana jalan bahagia itu susah. Jalan bahagia ialah menurut perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu bahagia, kan? Sebab itu orang yang bahagia dalam ibadah, ada kan orang yang tak perasan umur dia sudah sampai, Allah Ta'ala bagi banyak, tapi dia rasa baru sebentar je. Dan itulah, tuan-tuan rahimakumullah, kita hidup atas dunia ni bukannya lama, sekejap ya. Yang kita buat, yang kita pilih dalam hidup kita ni, sama ada untuk yang sementara ataupun yang kekal. Bila-bila je kita boleh dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila kita mahu, kita bersedia, Allah Ta'ala akan panggil kita. Dan saat paling bahagia bagi diri seseorang hamba Allah Ta'ala ialah saat dia, bagaimana dia akhir hidup dia. Kerana Nabi sebut, innamal a'malu bi khawatim. Hidup ni kerja, kan? Amal, hidup ni amal. Orang yang tak hidup, orang tak kerja. Apa penyudah hidup kita? Yang terbaik, kita nak umur kita yang terbaik ialah saat kita pejam mata, Allah Ta'ala suka kita, redha dengan kita. Kita kalau boleh, baguslah impian nak mati macam mana, kan? Mati tengah berwuduk, dalam wuduk, mati dalam wuduk. Orang yang amal dia macam Sayyidina Bilal, batal je ambil wuduk semayang, batal je ambil wuduk semayang. Rasa tak berat mana, kan? Ke berat banding dengan tiap-tiap malam tahajud sehari sejuzuk? Kita boleh senaraikan lah, yang mana kita boleh buat sehari sejuzuk. 30 juzuk memang kita tak cukup masa, kan? Banyak lagi kerja lain. Kita sendiri yang menghadkan tak mampu. Padahal ada orang boleh buat pun. Anak tuan-tuan yang baca Quran, ambil
syahadah itu. Ada yang mampu 30 juzuk sehari. Bukan baca ya, dia tasmi' Quran dia. Ada yang 15 juzuk sehari, 2 hari habis khatam dia syahadah dia. Ada yang 10 juzuk 3 hari. Tu syahadah ada peringkat 10, 15, 30. 3 hari, 2 hari, sehari. Boleh kan? Yang umur 17, 16 tu habis dia. Boleh buat kan? Bukan tak boleh buat tu. Tapi kita pilih kan? Kita menghadkan, meletakkan batas kita. Padahal kita boleh pergi lebih jauh lagi kan? Jadi tuan-tuan rahimakumullah kan? Itu kan? Amalan hati kita dengan amalan zahir. Kenapa Allah Ta'ala nak lihat hati kita? Walakinallah yanzuru ila qulubikum. Kalau hadis ini kita jadikan dia azimat dalam hidup kan? Kita pasti, memang kita pun dalam hidup kita akan tanya hati kita kan? Jadi kalau hati kotor, natijahnya kotor lah. Kadang-kadang tak ada pun jawapan dalam hidup kita, maka kita perlu bertanya kepada orang lain, minta pandangan. Saya ada masalah, saya ada itu. Dia tidak dapat jalan keluar kan? Kerana hati dia kusut masai ataupun penuh dengan persoalan dunia kan? Jadi orang yang cerdik, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi, iaitu orang yang merendahkan diri dia. Dana, dunia ni asal perkataan dana. Dana ni rendah. Jadi dunia ni rendah, tuan-tuan. Tapi orang ambil benda yang rendah ni, puja-puja dia. Man dana nafsahu, dia rendahkan diri dia, nafsu dia. Tundukkan nafsu dia. Bukan senang, tapi itulah orang yang bijak. Mana dia boleh kontrol nafsu dia. Wa amila, dan dia beramal. Apa amalan dia? Ba'dal maut, yang kita nak selepas mati nanti. Kerana hari pertama yang baik ialah hari pertama kita dalam alam barzakh. Kerana tak ada hari kedua. Barzakh, tuan-tuan, mana ada matahari. Hari-hari ni kita kat dunia je. Kita menghitung hari orang yang dah mati. Baginda Rasulullah SAW dah meninggal 1400 tahun. Kita yang kata sebab kita duduk atas dunia. Mereka yang di alam barzakh mana ada hari dah. Ada Masihi tak ada, hijrah pun tak ada. Jadi hari yang pertama bahagia ialah hari kita buka mata. Buka mata, tuan-tuan. Kalau hari pertama tu elok, eloklah kita lepas tu. Ya Allah, itu yang kita akan lalui hari pertama tu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Ta'ala di alam barzakh nanti, dapat nikmat yang didahulukan oleh Allah SWT sebelum nikmat hari akhirat nanti. Ada nikmat yang Allah Ta'ala dulukan di dunia sebelum nikmat dalam kubur dan juga di akhirat. Ada juga azab yang Allah dahulukan di dunia sebelum azab kubur dan azab di akhirat, iaitu birwalidain, respon kita, akhlak kita dengan orang tua. Kalau orang, sebab tu Nabi sebut dalam Al-Quran pun sebut, wa wasaynal insana biwalidaini, aku wajibkan kepada manusia, kepada orang tuanya berbuat ihsan, buat baik. Dia cerita hamalatuhu, dia mengandung kurha, ibu kita mengandung dalam keadaan payah, susah, sakit. Wa wada'atuhu al-qurha, dia waktu melahirkan anak pun susah. Ayat tu kita kena kenang. Sebab tu kita disuruh buat baik pada orang tua kita, mak dan ayah. Walaupun ayah tidak melahirkan anak, tapi dia fikir bagaimana nak membesarkan anak dia ni
dalam keadaan menjadi manusia hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala redha dia. Susah. Ya. Jadi dengan buat baik kepada orang tua itu, ya, Allah Ta'ala akan segerakan nikmatnya di dunia. Ya. Ada satu artikel lah. Artikel ni ditulis oleh non-Muslim, Chinese. Ya. Bukan di Malaysia. Ya. Dalam artikel tu, bila yang terjemah tu, artikel tu baik, dia terjemah lah. Orang sering tanya dia tentang hidup dia yang hebat. Dia bukan raja, tapi kekayaan dia tu macam raja. Ya. Dia boleh cakap, tuan-tuan, kalau kamu nak jadi macam aku, kita kena layan orang tua kita macam raja, Tuhan akan bagi kita macam tu. Betul lah, Nabi pernah sebut, redallah fi redha walidayh. Cara kita komunikasi, cara kita hidup dengan orang tua kita bahagia, elok, utama, Allah akan utamakan keperluan kita. Kita utamakan keperluan orang tua kita, Allah akan utamakan keperluan kita. Allah bagi, walaupun dia tidak beriman, tapi bab buat baik pada orang tua ni Allah perintah pada manusia. Allah tak sebut dalam Quran ni hanya untuk pedoman orang beriman. Tak. Quran ni untuk manusia. Dalam ayat ni Tuhan kata, aku wajibkan manusia. Ya. Dalam buat baik ni tak kira agama. Mak kita Islam, anak kita Islam, tak ada masalah. Ada sahabat kita, keluarga belum Islam, dia dah Islam, tapi kita kena buat baik, barulah Allah Ta'ala akan redha dengan keislaman kita, suka dengan kita. Allah suka bila mak ayah kita suka. Tapi bila mak ayah kita dengan anak kita sendiri pun duk bekam, bengang, ya, kan? Sian kehidupan anak tu, kan? Susah kehidupan dia. Sebab itu kita menghadapi masalah, walaupun kita orang yang semua rukun Islam buat, tapi ada lagi yang tak selesai antara kita dengan Tuhan. Tuhan kata bukan apa. Kalau kita nak rasa Tuhan redha dengan kita, mak ayah kita dulu. Redha Allah suka dalam keredaan mak ayah kita. Begitu kuatnya kesan hidup kita dengan orang tua kita. Ya, begitu kuat. Dalam hukum syarak pun, dalam hukum syarak, ya, bukan hukum ni, hukum syarak. Anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu untuk orang tua kamu. Ya. Sebab itu kita jangan ingat kita yang kekayaan yang ada pada kita ni hak kita. Sehingga kalau orang tua minta, tak minta kita tak bagi, minta baru kita bagi. Orang tua kita ambil beras ke, makan ke, kalau tak minta izin, tapi kita tak sanggup lah makan rumah anak ni, tunggu sampai anak kita sediakan makanan pagi. Dia tak ada nak buat macam rumah dia, buat cucur ke apa kan, nak jadi chef kat rumah kan. Takut nanti menantu dia terasa, takut nanti anak dia kata apa ni kan, ini rumah saya kan. Dalam hati tu kata, ini rumah saya, dah buat macam rumah dia, habis selera. Rumah dia tak apalah selera, rumah kita ni tak boleh ada minyak sikit atas. Dalam ke dapur cek ni, mak dia tengok, cleaner sungguh dia ni. Kita duk masak lupa nak lap, tak berani aku nak sentuh, tak berani nak sentuh. Kalau itulah ada dalam perasaan orang tua kita di rumah kita, silaplah kita. Maluka li abik, kan? Ada satu siaran, banyak dah orang ceritakan benda ni kan? Dia tanya dalam radio pada syekh ni, itu biasa dekat siaran di apa, di Saudi ni. Kata, ya syekh, aku ada masalah. Ya Allah, silakan. Mak dan ayah aku tumpang rumah aku. Dia sebut begitu. Kata syekh ni, Aish, apa dia? Macam tak dengar, tak clear. Mak dan ayah aku ni tumpang rumah aku. Dia kata, apa dia?
Dah dengar dulu sampai habis dah. Dia cerita lagi. Mak dah ya aku ni tumpang rumah aku kata. La. Bukan. Soalan kau silap. Dia dengar dulu, tak soalan kamu silap. Soalan dia apa? Dia tak cerita lagi tapi Syekh tu dah kata, aku tak nak jawab soalan ni. Soalan anak derhaka. Mana boleh kata kat mak dan ayah dia tumpang rumah dia. Berapa banyak kita kata, jom lah mak tumpang rumah saya. Rumah kita, rumah dia. Kita pun milik dia. Kalau takdirlah ayah kita bunuh, tu perbuatan salah. Tapi kalau bunuh orang lain, boleh hukum kisos. Tapi ayah bunuh anak dalam syariat, tak kena. Tak kena. Sebab apa? Kamu tu daripada dia. Itu dari sudut hukum syarak. Tapi dari sudut hukum adab, dia salah bunuh. Salah membunuh tu salah. Dosa membunuh. Tapi nak minta hukum balik, tak. Milik dia. Tapi soalan kamu dah salah dah. Masalah itu timbul daripada soalan kamu tu sendiri, bukan masalah orang tua. Berapa ramai hati kita dengan orang tua ni. Jadi tuan-tuan rahimakumullah. Jadi golongan yang ketiga, hati dia, orang yang hati dia ambil peduli. Apa dia ambil peduli? Dia ambil peduli sifat apa, penyakit hati ni. Yang zahir dan yang batin. Yang batin ni yang susah ni. Dan semayang ada nifak. Nifak ni apa dia? Munafik. Bukan benda baru, zaman Nabi pun ada orang munafik semayang belakang Nabi lagi. Itu penyakit hati tu. Semayang riak, semayang ujub, semayang macam-macam lagi. Itu kalau dalam solat saja. Kalau di luar solat dia namimahnya, mengancumnya, itu semua. Walaupun lidah zahir dia baik, berserban, berjubah baik, jalan tunduk, tapi hati dia penuh dengan penyakit-penyakit. Allah Ta'ala tidak lihat penampilan dia. Maka sebab itu tuan-tuan rahimakumullah, tuan-tuan kenal ataupun tuan-tuan tahu, tak apalah, Imam Al-Ghazali. Kalau orang kenal, dia kenal sungguh. Kalau tahu je. Imam Ghazali ni kita kenal dia dalam riwayat hidup dia ditulis. Ulama besar sungguh, pengaruh dia besar. Alim fiqh. Turning point dia yang tuan-tuan lihat, yang dia karang kitab Ihya Ulumuddin tu, bicara soal hati. Satu hari dia rasa tersanturun dengan hati dia. Dia tersilap banyak hati aku ni. Aku mengajar supaya orang nampakkan aku ni alim besar. Aku cakap sedap supaya sedap dia cakap. Ni semua ni kata penyakit hati belaka ni dalam buat kebaikan. Apa dia buat tindakan dia nak bersihkan hati dia? Dia tinggalkan jawatan besar di nizam tu, tempat dia tu. Dia tinggal. Dalam kedudukan dia, orang duk fokus kat dia, orang rujuk dia tu, perhatian orang. Kan manusia ni suka perhatian, suka orang kata apa? Di up, kan? Di up. Dia tinggal. Kerana apa? Kerana hati dia sudah berbicara dengan dia. Tu tara Imam Al-Ghazali sedar hati. Kita ni sampai hari ni saya tak sedar lagi. Kejap sedar, kejap hati kita kena ICU, kena bantuan alat pernafasan. Itu dari sudut apa? Rohani, hati kita kena bantuan, kena masuk ICU dah. Sebab tu kita ni, hati kita ni penyakit macam-macam, banyak sangat. Kalau penyakit fizikal, hati kita masih boleh jogging lagi. Jantung, jantung. Hati ni, jantung kita ni, qalb kita ni boleh jogging lagi. Tapi kalau itu rohani, hati kita, jantung kita ni ICU dah. Dah kena macam-macam dah. Kena injek dengan takwa, injek dengan sabar, injek dengan syukur, injek dengan ihsan, injek dengan ilmu.
Semua ubat-ubat tu kena masuk. Yang tu dipanggil, kata Imam Al-Ghazali, sebab dia sakit hati. Bukan sakit hati, hati dia sakit. Beza ya. Dulu sakit dengan akhir sakit. Hati sakit dengan sakit hati tu beza. Dia hati dia sakit, dia karang satu buku. Topik dia Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa. Ya? Topik Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Qayyim tu, dalam satu buku tu, tiga ulama dia sebut apa? Topik yang pertama, ya, topik hati. Ikhlas. Tajuk dia ikhlas. Kerana mereka lihat ada satu hadis Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala niyatihim. Ya? Dihimpun manusia di hari kiamat nanti atas hati dia, atas niat dia. Ya? Kita ni esok dihimpun atas niat. Tuan-tuan datang pagi ni, apa niat? Allah, dah pukul 7.30 baru nak niat ni. Lupa nak niat. Ya? Ada majlis ilmu, tak ada niat pun. Tak apalah tuan-tuan berada dekat taman ilmu ni. Taman ilmu ni lebih baik ke taman yang depan tu. Taman ilmu ni tak ada bunga. Bukan macam orang pergi ke taman ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kan dapat apa? View yang tenang, mata kita sedap, hati kita dapat tak dekat taman tu? Tak dapat. Kan? Kerana taman ilmu Allah Ta'ala bagi kepada orang akan hasil ketenangan. Apa dia? Ada orang yang mengingatkan kita dalam majlis ilmu tu kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh menenangkan kita melainkan kita, Allah akan tenang. Saya zikir dah ingat tapi tak tenang juga. Dia bukan salah pada zikir tu. Sebab yang kita sebut tu di lidah tapi tak lepas ke tengkorok kita, tak sampai ke hati. Lidah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Laju. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu tak sampai ke hati pun. Subhanallah, maha suci Allah. Apa dia maha suci Allah dalam hati kita? Alhamdulillah dalam hati kita bagaimana? Allahu Akbar dalam hati kita itu bagaimana? La ilaha illallah dalam hati kita. Tak sampai pun dekat lidah ya habis. Ya? Beribu kat lidah, berbuih dekat lidah kita. Tapi tidak memberi bekas pada hati kita. Dalam majlis ilmu dia dapat tenang sebab dia diingatkan. Saya sampai ni bukan saya pandai tuan-tuan. Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah. Kita sebut tadi kan, kita doa. Subhanallah. Maha suci Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Aku tak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajar pada aku. Kan? Tuan-tuan, Allah ajar kita bercakap nak makan. Kita ingat kita boleh cakap ke nak makan pagi ni? Abang nak sarapan. Perkataan abang nak sarapan tu siapa bagi? Siapa ajar? Allah Ta'ala. Kita duk rasa kita semua. Tiba-tiba hari ni tak boleh cakap. Suara tak ada. Allah bagi isyarat pun tak faham. Spontannya Allah boleh tarik. Oh, kamu ingat kamu berkuasa dengan lidah kamu? Nak cakap sesuka hati, aku tarik. Tarik tak ada suara sampai perit lidah. Perit tekak. Tak boleh cakap. Baru kita tahu bahawa kita tak ada kuasa nak cakap, nak makan, nak solat pun Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, inna Allah la yanzuru ila inna Allah la yanzuru ila qulubikum. Allah akan lihat hati kita. Allah akan lihat hati kita. Jadi di akhirat nanti Allah akan nilai amalan hati lebih besar daripada amalan solat zahir kita. Kita jangan rasa takjub dengan diri kita. Semayang kita tak pernah tinggal. Oh, menantu aku ni 5 waktu semayang di masjid. Zahir alhamdulillah kita akan sangka baik dengan dia. Tapi kita sendiri kena sangka dengan hati kita. Hati kita bagaimana dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kerana Allah akan lihat pada hati. Pahala ibadah hati itu lebih besar daripada pahala ibadah zahir. Jangan pula tuan-tuan salah faham, nanti tuan-tuan kut ni dalam rakaman ni, oh tak payahlah kita semayang ibadah hati. Esok kena react pula saya esok.
React tak ada masalah nak react, tapi react kena cari redha Allah Ta'ala, bukan view orang. Nak react supaya tengok berapa ramai orang view, dia cut paste, cakap 1 jam ambil 3 minit tu, memeningkan orang lain. Tuan guru cakap 1 jam mengajar, orang pakai pening dengan 3 minit 4 minit kan? Atau para ustaz yang dah ada PhD ke ada apa pun terkena juga tempias TikTok apa benda react ya. Itu ujian tuan-tuan. Kalau apa Imam Az-Zahabi dalam kitab Talbisul Iblis tu, dia pun ada sebut apa dugaan orang-orang alim ni, orang yang rasa diri dia alim ke, dia pun memang kata dia alim, dia tipu juga dengan syaitan yang lebih faqih. Syaitan ni lebih kenal Allah Ta'ala daripada kita. Dia lebih tahu selok-belok diri kita. Cuma satu je perangai syaitan tu apa dia? Dia sombong. Itu je. Bahkan kalau kita mewarisi perangai sombong tu, walaupun alim macam syaitan alim, jahanam kita. Merasakan kita je betul. Dengar orang bukan nak dapatkan ilmu, nak cari mana silau ustaz sebuah ni. Kalau datang nak cari, memang ada baju dia tak sesuai dengan lebay. Kalau orang yang melihat pada passion, ini passion apa pula ustaz nak pakai, ada yang tak kenal. Bahasa pula tu bahasa orang mana sebut, dia cari bahasa pula. Bukan dia nak dapatkan sesuatu yang baik pada orang, kerana hati dia dengan connection mata dan fikiran dia tak selari, tak selari. Sebab tu hati kena bersih, kena belajarlah kita tazkiyatun nafs. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dalam hati ni tuan-tuan kena lawan nafsu. Nak kontrol dia kena lawan dulu. Dan orang yang lawan nafsu ni disebut sebagai orang yang berjihad. Dan orang-orang yang berjihad melawan nafsu itu untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Untuk kami itu maksud untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan. Lanahdiyanahum subulana. Kami akan tunjuk subul. Subul ni apa dia? Jalan. Dia betul-betul nak berubah, Allah bagi tunjuk. Jalan kuliah duha, kuliah subuh, tazkirah. Ada YouTube hari ni yang pengajian. Jangan baca YouTube yang 3 minit 4 minit tu. Ambil yang kuliah dia tu, tajuk dia tu, yang 1 jam 50 minit, yang bismillah ujungnya wallahu ta'ala alam, baca doa. Kalau yang tuan-tuan buka 3 minit tu, tuan-tuan kena bertanggungjawab pada telinga tuan-tuan yang mendengar benda-benda fitnah. So tuan-tuan jawablah. Apa ni? Nak bagi respon, dengar 5 minit. Respon dia tu lebih panjang daripada apa yang dia dengar. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar berserta dengan orang yang buat baik, muhsin. Allah akan melihat hati orang tu bila dia buat baik. Muhsin ni fizikal kita lah, amal fizikal kita buat baik. Hati baik, apa dia punya react dia? Mesti baik. Hati yang saleh, dia akan react dengan yang benda-benda yang saleh. Mustahil berhimpun dua benda, satu tak betul, satu betul. Hati kita ni tak tutup aurat. Saya ikhlas. Macam mana tak tutup aurat ikhlas? Kita kata anak kita boleh faham. Sebab apa? Yang tu nafsu dia. Passion hari ini bukan main sendak. Allah lihat pada hati. Dia guna hadis tu, Allah lihat pada hati. Hati saya baik, saya duk bagi mak ayah saya layan mak ayah pada dia. Betul, layan mak ayah ni Allah suruh pada manusia, bukan suruh pada orang beriman saja.
Takkan boleh bersatu benda-benda yang mungkar dan juga benda taat dalam hati. Ada satu benda yang akan mendominasi hati dia, iaitu nafsu. Dia ditipu oleh nafsu dia. Kata hati dia itu yang kata golongan yang kedua. Ataupun golongan yang pertama ikut kata hati, tak peduli, dia tak pedulikan hati. Dia tu kata hati dia sihat ke tak sihat dia tak peduli. Dia kata kata hati, padahal itu adalah kata nafsu dia. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan tuan-tuan rujuklah nanti surah Al-Ankabut ayat 20 ayat 69, surah yang ke 29 Dan juga tuan-tuan selalu baca ni surah Al-Fatihah. Ayat apa, ayat surah Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari-hari dah, berapa tahun dah kita, beratus-ratus ribu kali dah kita baca surah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana kita apply tak dalam kehidupan kita? Ke berasa diri kita yang buat? Itu dia kata bagaimana kita nak bezakan dengan nafsu dan juga kata hati tadi. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Contoh orang yang mendapat takwa ni ialah Allah Taala bagi mereka yang Allah sebut dalam surah Muhammad ini, orang yang mendapat petunjuk Allah Taala ni bertambah, dia dapat petunjuk bertambah kepada mereka. Allah tambah apa? Zadahum wa zadahum huda. Allah tambahkan lagi petunjuk-petunjuk pada dia. Itu orang yang dapat hidayah semayang, Allah tambah lagi dia hidayah nak buat baik. Kesan daripada dia dapat petunjuk semayang ni, nak tahu dia dapat hidayah lagi, dia akan buat baik lagi. Kemudian wa atahum taqwa, baru Allah Taala campakkan dalam hati dia takwa. Takwa ni apa tuan-tuan? Takwa ni ialah amal ma'ruf nahi mungkar. Takwa lah, buat benda ma'ruf, benda soleh dan mencegah diri kita daripada mungkar. Itu tanda takwa. Takwa ialah orang yang takut. Takut bukan makna takut menyendiri, menyembunyikan diri kita, tak berani tunjuk ke orang. Takwa bagi orang beriman ialah dia akan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan dia akan melarang diri dia. Kalau dia ada keluarga dia. Kalau dia duduk dalam masyarakat dia daripada perkara-perkara mungkar. Itu takwa. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, so di mana filter kita dalam pemilihan hidup? Di hati, tuan-tuan. So pasangkan filter dalam hati. Apa dah alat dalam hati tu? Dalam jantung tu? Kata ulama, kalau tak ada alat ni, filter ni, jahanam hidup. Salah satu daripada filter dia, hati ni, salah satu dia punya lapisan dia tu ialah syukur. Orang yang syukur dia tak akan buat maksiat. Kalau dia tak faham lagi makna syukur, kita belajar lagi tuan-tuan daripada tuan-tuan guru. Apa makna syukur? Adakah hanya dengan kita bersebut terima kasih Tapi makna syukur itu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Syukur ni filter dia macam nilah air keruh, kita guna filter bersih air tu. Kita boleh apa? Kita boleh minum. Sedap pun air tu. Syukur ni jadi filter dalam kehidupan yang penuh dengan cubaan dugaan ini. Filter dia syukur. Bila filter dia syukur, musibah datang, dia kata yang tu apa? Anugerah Tuhan. Dia tak pernah nak komplain. Sebab apa? Dia ada filter syukur. Alhamdulillah. Kena musibah pun syukur. Dia ada sabar. Bila ada syukur, dia ada sabar. Diuji dengan macam-macam. Ini orang yang ada filter syukur. Syukur alhamdulillah. Beruji sikit orang lagi teruk. Orang lagi teruk. Kita tayar kereta saya tenggelam hantar kat tayar je. ECU je, jam, orang lain habis terus, tenggelam sampai tak nampak bumbung, habis dengan rumah. Syukur alhamdulillah. Tapi mula-mula kita tengok tu,
berat ujian ni kan. Bila tengok orang lain, baru kita tahu bahawa ujian kita, syukurlah, alhamdulillah. Jadi ada filter syukur, maka musibah yang berlaku itu adalah anugerah pada Allah untuk kita tingkatkan iman dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang hiasilah dalam kalbun kita, jantung kita ni filter-filter yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jangan ambil filter-filter lain. Kalau filter barat, cara barat lah hasilnya kita bertindak. Jadi filter made in Allah, buatan daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kita berhenti di ayat ini, insya-Allah. Panjang umur, kita jumpa dalam bulan Syaban pula nanti. Dalam bulan Syaban. Wallahu ta'ala, yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan itu kelemahan hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah surah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kulli hali wa ni'mah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazallahu 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa adik keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa muslimin dan muslimat yang sedar, yang tak sedar, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Peliharalah iman kami, matikan kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan Engkau redha kepada kami ya Allah ya Rahman. Jangan Kau serahkan diri kami kepada diri kami ya Allah. Jangan Kau serahkan urusan dunia ini pada kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakitnya. Jika ada di antara kami ini sempit hidup, Kau lapangkanlah hidupnya ya Allah. Jika ada di antara kami ini masalah, Kau selesaikanlah masalahnya. Kami berserah kepadamu ya Allah segala urusan, dan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.